Okey. Kita akan belajar tajuk 1. Tajuknya fungsi. Okey, untuk silibus baru KSSM tingkatan 4. Okey, berkenaan dengan fungsi. Jadi kita perlu berkenalan dahulu apakah dia fungsi. Okey, yang pertama. Dalam tajuk fungsi ni dia ada banyak perhubungan. Okey, dalam dunia ni ada 4 jenis perhubungan. Okey, so madam buat sedikit petaminda kat sini untuk tajuk fungsi. Okey, sebab biasa madam ajar dalam bahasa Inggeris tapi ini bahasa Melayu Untuk tajuk fungsi, okey, ia ada 4 jenis perhubungan. Okey, perhubungan yang pertama. Okey, yang ini biasanya dalam cerita Piramli dia dah tunjuk dah. Okey, satu dengan satu. Okey. Yang pertama saya ringkaskan dia menjadi, sebab kadang-kadang kita kena belajar menulis secara ringkas kan ni. Okey, iaitu perhubungan 1 kepada 1. Okey, 1 kepada 1. Okey, dalam cerita Piramli disebut kahwin 1 dengan 1. Okey, perhubungan yang kedua iaitu banyak kepada 1. Yang ketiga 1 kepada banyak. Dan perhubungan yang keempat iaitu banyak kepada banyak. Okey. Perwakilan ni pada kebiasaannya yang di hadapan ni merujuk kepada nilai X, yang di belakang ni merujuk kepada Y. Okey. So kalau madam ungkapkan yang ini, okey, dalam bentuk perhubungan perkahwinan yang ada di muka bumi ataupun perhubungan di antara X itu perempuan, Y itu lelaki. Okey, perhubungan apa yang ada, dan kemudian perhubungan yang manakah yang berfungsi dan diiktiraf. Okey. Contohnya, okey, kita ada isteri. Okey, contoh yang kat sini. Isteri seorang, kemudian suami seorang. Okey, yang ini berfungsi, berkahwin 1 dengan 1. Kemudian isteri ada banyak, suami ada 1. Okey, perhubungan ini, perhubungan yang pertama ini kita panggil dia fungsi sebab dia boleh dipraktikkan. Perhubungan banyak dengan 1 juga kita kenali sebagai fungsi sebab boleh seorang lelaki kahwin dengan ramai perempuan, boleh. Okey, tetapi untuk peringkat yang seterusnya ini, okey, satu wanita berkahwin dengan ramai lelaki dalam satu masa yang sama, dia sebenarnya tidak dikategorikan sebagai fungsi lagi. Okey, dia adalah perhubungan yang dilarang. Okey, manakala ramai wanita dengan ramai lelaki juga kita panggil dia perhubungan yang terlarang. Jadi dia sebenarnya tidak berfungsi. Okey, yang ini pun tidak berfungsi. Okey, so daripada 4 perhubungan tadi, 1 kepada 1, banyak kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada banyak. Daripada 4 ni hanya 2 saja yang berfungsi. Okey, 2 saja yang boleh berfungsi dengan dengan aman, iaitu 1 dengan 1 dan juga banyak dengan 1. So kalau kita tengok ayat yang lebih jelas, okey,
Iaitu Meda simpulkan di sini bahawa tadi kita ada 4 jenis perhubungan. Okey. Di antara keempat-empat hubungan ini, hanya terdapat 2 jenis hubungan yang merupakan fungsi, iaitu hubungan satu dengan satu dan hubungan banyak dengan satu. So, Madam dah bagi contoh. Okey, perhubungan di antara perempuan dan juga lelaki tadi. Untuk menerangkan konsep, kenapa semua perhubungan hanya 2 saja yang kita katakan hubungan yang merupakan fungsi. Okey, Madam bagi contoh dari segi konsep perhubungan suami dan isteri. Okey, selesai bahagian pengenalan. Okey, kita tengok perwakilan grafik dan tata tanda. Okey, Madam bagi contoh. Okey, kita ada 4 koordinat. Okey, yang menunjukkan hubungan X dengan hubungan Y. Untuk yang pertama, Madam tunjukkan dalam bentuk graf. Okey, grafik. Macam mana kita wakilkan nilai X dan juga nilai Y? So, yang pertama kita tengok koordinat yang pertama ini. Okey. So, dia ada nilai X iaitu 1, nilai Y iaitu 10. Okey, jadi daripada sini apabila kita plotkan koordinat tu pada graf, Madam dapati dia berada di sini. Okey. Itulah dia perwakilan fungsi yang kita ada. Okey, kita teruskan dengan nilai X yang kedua iaitu 2. So, kita wakilkan di sini, dia akan dapat 20. Jadi, dia akan memetakan nilai di situ. Okey, di mana kalau kita boleh unjurkan nilai X di bawah ni ialah 2. Nilai Y di tepi sini ialah 20. Okey, kemudian kita ada nilai 3. Nilai Y dia 30. Jadi koordinatnya berada di sini. Okey, yang last sekali kita ada nilai 4 dan nilai 40. Jadi dia akan memetakan di sini. Okey, so Madam cuba baiki titik yang ketiga ni. Okey, titik yang ketiga 3.30 dia berada di situ. So, biasanya perwakilan yang ini menggunakan grafik, kita guna kertas graf supaya lukisan kita lebih cantik. Okey, yang ini dalam bentuk grafik. So, Madam cuba tunjuk dalam bentuk gambar rajah anak panah. Okey, gambar rajah anak panah iaitu kita tengok macam mana kita nak tukar yang ini menjadi gambar rajah anak panah. Okey, so dah yang itu kita kena lukis mungkin bulatan ataupun mungkin segitiga. Tapi biasanya kita lukis bulatan macam ni. Okey, kemudian kita nak buat perwakilan perhubungan X dengan Y. Okey, kemudian unsur satu dalam set X dikenali sebagai objek. Okey, kita tengok objek kita sekarang ada berapa. Okey, objek yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Objek yang pertama yang berada dalam X ini ialah 1, 2, 3 dan 4. Okey, manakala yang ada pada set Y ini kita kenali dia sebagai image. So, kita ada 4 image. Okey, apa yang ada dekat Y ni kita panggil image. Image terdiri daripada nombor 10, 20, 30, 40. Okey, untuk hubungkan antara objek dan image,
kita boleh wakilkan dengan anak panah. Okey, gambar raja anak panah. So, kita lukis anak panah pertama. 1, dia akan berhubung dengan 10. Okey, kita buat anak panah. Kemudian 2, berhubung dengan 20, anak panah. 3, berhubung dengan 30. Okey, so 4 dengan 40. Okey, nama lukisan ini ialah gambar raja anak panah di antara set X dengan Y.